asas pada kau 7 tahun tau. Saya masuk universiti agak lambat. Okey, kau dah ada asas, sekarang bermulalah perjalanan akademik kau. Jadi ketika saya punya first degree saya Universiti Malaya Syariah Undang-Undang pada tahun 2000, banyak Universiti Azhar tengah banyak bagi twinning program. Waktu tu saya kata saya ada BA, so saya dapat masuk Azhar tahun akhir ya. Jadi balik saya ambil master UM, master kedua saya UAE. Ini master betul-betul lah, ni bukan ngaku punya. Okey. So ketika saya 2009 waktu tu saya dijemput menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University. Okey, orang Rusia tak percaya pada agama. Waktu tu dia baru nak belajar pasal undang-undang Islam, tapi tak percaya pada orang Arab. Dia hantar permohonan ke UM hantar saya pada waktu itu. Tuan-tuan sekalian, ketika saya sampai di Rusia, wujud sungguh grup orientalis. Wujud sungguh. Saya rapat dengan 2 grup orientalis. Satu orientalis bahagian tanah Melayu, tuan-tuan sekalian. Satu lagi bahagian Parsi, sebab dia sebelah-sebelah. Wujud sungguh. Mereka tak pernah pun datang tanah Melayu, tapi fasih bercakap Melayu, tuan-tuan sekalian. Baca Quran, baca Jawi, fasih. Tak pernah sampai tanah Melayu. Ini antara klip yang saya kongsikan. Okey, antara klip saya kongsikan ketika saya mengajar di Rusia sana. Ini generasi-generasi muda yang sedang mereka latih untuk pelapis seterusnya. Mereka buat pembentangan, membincangkan pasal tanah Melayu pun dalam bahasa Melayu, tak cakap bahasa Inggeris, tak cakap bahasa Rusia. Wujud sungguh guru orientalis. Ingat kan, dulu waktu saya habis belajar pondok, saya pergi ke masuk universiti, saya kata, aku kat universiti tak pernah dengar pun orientalis ni kan. Ya ke? Ketika saya menjadi pensyarah jemputan, wujud sungguh, tuan-tuan sekalian. Ni. Ini antara, maaf ya, sebab tapi kita tunjukkan tak pernah datang Malaysia pun, atau datang saya sekali fasih cakap Melayu, tuan-tuan sekalian. Ini di Moscow State University. Semenjak kurun ke-11 wujud grup orientalis ni di mana-mana bangsa Muslim. Arab punya orientalis ada, Melayu ada, Parsi ada, dan mana-mana bangsa Muslim ada grup orientalis ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, anak kita belajar tingkatan 3. Ketika Portugis datang ke tanah Melayu 1511, apa tujuan mereka, tuan-tuan sekalian? Sejarah, buku sejarah sendiri dengan jelas mengatakan tujuan mereka datang ke tanah Melayu, glory, gospel dan gold. Mereka nak kekayaan tanah Melayu. Mereka nak, maknanya harta khazanah yang ada di tanah Melayu, dan mereka nak mengkafirkan balik bangsa-bangsa timur termasuk bagian Nusantara. Ini bukan saya cipta. Tanya anak-anak kita, tingkatan 3 belajar, kenapa mereka datang di sini? Jelas, gold, gospel dan glory. Kenapa mereka berusaha nak kafirkan bangsa Melayu, tuan-tuan sekalian? Sebab kita anak bangsa timur. Daripada darah anak timur ini nanti akan ada yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman. Itu, tuan-tuan sekalian. Dan benda ni berterusan. Tetapi mereka tidak berjaya, tuan-tuan sekalian. Kedatangan penjajah, kurun ke-19, tombangnya 3 serambi Mekah, Aceh tombang, Patani tombang, Kelantan tombang, Kerajaan Islam Melaka, Demak, Filipina tombang. Filipina tu adalah tanah-tanah orang Islam. Manila tu asal nama dia Fi Amanillah, dipimpin oleh Sultan Sulaiman yang maknanya syahid di tangan Spanyol. Kerana Spanyol turun ke Brunei, dia berusaha menawan dan menghancurkan Melayu Brunei. Tetapi ketika itu Sultan Saiful Rijal dan juga Bendara Sakam berjaya menghambat penjajah-penjajah Spanyol daripada bumi Melayu Brunei ketika itu. Ini ketika mereka datang ke tanah Melayu. Dan orang Melayu yang berada di sekarang Filipina tu diambil daripada nama Raja Philip
yang ketika itu memerintah Spanyol, ditukar namanya, kan? Dan tinggal kerajaan Islam di Mindanao waktu itu. Ini tuan-tuan sekalian. Dan khazanah kita dicuri. 2 buah kapal daripada Melaka Flow Delima angkut buku-buku sejarah kita, tuan-tuan sekalian. Kita orang Melayu adalah orang yang tak tahu sejarah kita, orientalis yang tulis untuk kita percaya. Kita tak tahu, tuan-tuan sekalian, sejarah kita, kan? Mereka kata, oh, bangsa Melayu ni malaslah, tak berjaya lah, apa. Itu mereka tulis untuk kita percaya, tuan-tuan sekalian. Kalau nak rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Kalau mau rosakkan satu bangsa, rosakkan sejarahnya, tuan-tuan sekalian. Orang di Patani dilarang belajar sejarah Patani. Kita orang Malaysia lebih tahu sejarah Islam Patani, tuan-tuan sekalian. Dilarang secara undang-undang. Orang di Palestin, di Baitul Maqdis, dilarang belajar sejarah Palestin secara undang-undang. Kita lebih tahu lagi. Satu hari saya berjalan dengan Imam Al-Aqsa, dia telah terangkan mengenai sejarah Masjid Aqsa. Ramai orang Arab kumpul. Saya ingat dia orang Arab daripada Syria ke Mesir ke Saudi ke. Saya tanya, awak di mana? Daripada mana ni? Dia kata, kami daripada Baitul Laham. Baitul Laham 20 km je daripada Jerusalem. Saya kata, takkan tak tahu sejarah Baitul Maqdis? Dia kata, tak, kami tak tahu. Kami dilarang belajar sejarah Baitul Maqdis. Kalau kau tanya, what is capital of Zimbabwe? Aku boleh jawab. Jerusalem, aku pun tak tahu. Sebab nak rosakkan bangsa, rosakkan sejarah. Siapa kata orang Melayu malas? Siapa kata orang Melayu pengecut? Siapa kata orang Melayu ni tak boleh buat apa-apa? Orientalis, tuan-tuan sekalian. Sebab dia nak lemahkan jati diri kita. Khazanah kita dicuri. Dan saya di St. Petersburg, saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Kebetulan saya pensyarah kat sana, saya dapat tengok dan saya boleh masuk perpustakaan bertanda merah di sana. Kalau tidak, saya pun tak tahu. Kita orang Melayu, saya dalam bidang undang-undang, tengah buat PhD, tuan-tuan sekalian, masih lagi diajar. Orang Melayu tak ada undang-undang bertulis, semua undang-undang adat. Saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu dekat St. Petersburg. Ada 100 lebih muka surat. Sebelum wujud tulisan Jawi, kita orang Melayu, sebelum wujud tulisan Jawi, sudah ada tulisan kita sendiri. Kalau satu bangsa dah ada undang-undang bertulisnya sendiri, bangsa itu jauh maju daripada apa yang kita tahu. Ini undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di St. Petersburg di Rusia. Siapa mencuri didenda 2 tael emas, tulisan asal, tulisan aksara. Macam tulisan Thailand, bunyi Melayu, tuan-tuan sekalian. Saya balik, saya jumpa Universiti Malaya, saya jumpa UIA. Saya kata ada keperluan hantar pelajar PhD untuk buat kajian mengenai ini. Sebab saya dalam PhD masih lagi diajar orang Melayu tak ada undang-undang bertulis. Semua undang-undang adat, kecuali hanya selepas kedatangan Islam baru ada undang-undang bertulis. Itu pun dia kata kita datang dapat Islam kurun ke-13 dengan bertemu batu bersurat daripada Terengganu dan sebagainya. Mana ada dapat Islam pun second hand. Dapat Islam pun daripada India, daripada China. Dia kata kita Islam second hand. Kita tak dapat daripada Arab. Tapi kalau betul kita dapat Islam daripada India, orang India bermazhab Hanafi. Kenapa kita orang Melayu bermazhab Syafi'i, tuan-tuan sekalian? Kita dapat daripada Hadramaut, keturunan Nabi SAW daripada jaluran Sayyidina Husain yang datang kemari membawa Islam. Ini adalah undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang takbir kat mana-mana tempat, hanya ada di St. Petersburg di Rusia. Sebab itu 2 buah kapal, ketika kata kapal itu tenggelam, tak, ahli sejarah kata kapal itu tak tenggelam pun sebenarnya. Tapi sebab apa? Sebab untuk kita tak tahu sejarah bangsa kita. Cuba tengok ni, kurun ke-18, kurun ke berapa, 1936, kurun ke dah kaji, orientalis kaji bangsa kita Melayu dah. Beberapa denda yang perlu dibayar ketika pelanggaran hukum. Catatan bertulis undang-undang bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi lagi. Mana awal lagi, tuan-tuan sekalian. Dalam dunia ni, saya tanya, siapa yang boleh baca? Tak ramai yang boleh baca. Orang kat Malaysia tak ada. Dekat Indonesia ada yang masih boleh baca tulisan aksara ni. Mereka ada. Di St. Petersburg masih lagi. Bagian kajian orientalis bagian Nusantara. Jadi tuan-tuan sekalian,
kurun ke-19 mereka menjajah lagi secara keseluruhan.